Mulanya kata, sayang sembah, pembuka bicara. Terima kasih dan selamat datang diucapkan kepada semua peserta yang sudi menyertai webinar kami pada hari ini. Turut hadir Profesor Madya Dr. Akisan bin Haji Dahlan yang merupakan penyelia webinar kami. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nur Fitri Zawani binti Roslin selaku moderator pada hari ini. Saya ingatkan pastikan mikrofon anda dalam keadaan senyap dan jika ada soalan boleh tulis di ruangan komen. Ya, pasti anda ingin tahu apakah tanda-tanda dan gejala yang boleh berlaku terhadap kemurungan, kesunyian dan kebimbangan. Jadi marilah kita mempersilakan Cik Fazlina binti Jafli untuk berkongsi mengenai gejala-gejala yang boleh berlaku, kesan dan cara untuk mengenal pasti. Sebelum kita mula, marilah sama-sama kita berkenalan dengan panel pertama kita. Beliau berasal dari Sabah, saya dari Sabah dan merupakan seorang jurupuli perubatan cara kerja yang telah berkhidmat selama 6 tahun di Hospital Sedang dan juga berpengalaman mengendalikan pesakit warga emas. Saya serahkan skrin ini kepada panel pertama kita. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua peserta yang sudi untuk menyertai webinar kami pada pagi ini, iaitu fahami perasaan kami, sayangi kami warga emas. Okey, so tanpa melengahkan masa, jom kita start Okey, so ini adalah isi kandungan yang kita akan kupas pada webinar ini dan kita akan kongsi ilmu pada pagi inilah. Okey, sebelum kita start, kami dah menyediakan satu video untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tengoklah. Okey, jom kita sama-sama tengok video ni Tidak dinafikan sesetengah warga emas terutama golongan ibu mungkin berasa sunyi apabila sekian lama anak-anak tidak pulang ke kampung halaman berikutan larangan rentas negeri. Ibarat melihat riba anak-anak, mungkin dirasakan hilang peranan penting itu sekaligus merasakan hidup mula kosong. Adakah kesunyian warga emas ini boleh membawa kepada masalah kesihatan mental? Kita ikuti laporan disediakan Rahimah Abdullah. Hari Raya Aidilfitri kali ini mungkin berbeza bagi sesetengah warga emas jika selama ini sudah terbiasa dengan kehadiran anak-anak di rumah. Dari segi psikologi, seorang ibu itu akan rasa berkurangan apabila tiada peranan itu lagi. Malah dalam situasi di luar kemampuan keluarga, keadaan COVID-19 ketika ini boleh menyebabkan warga emas itu hidup dalam kebimbangan kerana merasakan tidak mampu menjadi isteri dan ibu yang baik. Dengan ciri-ciri kebimbangan itu, ia menjadi lebih serius apabila dia mula nampak sesuatu yang tidak wujud seperti melihat kelibat anak, terdengar suara-suara dan mendapat ancaman yang tidak benar. Okey. So, daripada video tadi, kita boleh lihatlah. Okey. So, dengan keadaan pandemik sekarang ini, warga emas lebih berisiko untuk menghadapi gangguan emosi Okey, jom. Okay, untuk webinar ni kami suka untuk fokus kepada tiga jenis gangguan emosi yang paling biasa dihadapi oleh warga emas. Okay, so apakah tiga gangguan emosi tersebut? Yang pertama adalah kesunyian, kemurungan dan juga kebimbangan. So kita akan tengoklah satu persatu Okay.
yang kita tengok untuk kesunyian. So apakah itu kesunyian? Okey, kesunyian ni adalah satu perasaan yang rumit dan sukar untuk kita ungkapkan. So selalunya seorang individu itu ataupun seorang warga emas itu dia start kesunyian apabila dia dah rasa dia tak mempunyai apa-apa ataupun dia tidak dihargai dan tidak diambil berat oleh individu yang lain, iaitu anak-anak, saudara mara, rakan-rakan dan sebagainya lah. Kemudian dia juga kesunyian ni mula terjadi apabila seseorang warga emas itu kekurangan perhubungan sosial lah. Okey, so sebenarnya ada satu sindrom yang sangat sinonim tau antara kesunyian dan juga warga emas ni. Okey, kita gelar sindrom itu sebagai empty nest syndrome. Okey, dalam bahasa Melayunya kita boleh panggil sarang kosong, sindrom sarang kosong. Okey, apakah itu sindrom sarang kosong? Sindrom sarang kosong ni adalah satu rasa kesunyian dan juga rasa kesedihan akibat warga emas ni dia tinggal bersendirian dan berjauhan daripada anak-anak dia. So sebab sebelum ni kan anak-anak tinggal dekat dengan warga emas, dengan ibu ayah macam tu. So bila dia dah meningkat dewasa, ada yang pergi melanjutkan pelajaran, ada yang bekerja di negeri yang lain, ada juga yang berkahwin, ada juga yang bermigrasi. So bila dah tinggal jauh daripada ibu ayah, ini yang akan menyebabkan sindrom sarang kosong ini terjadi. Okey, so berdasarkan satu statistik pada tahun 2017, 23% daripada 2.4 juta warga emas di Malaysia mengalami sindrom sarang kosong ni. So seterusnya adalah keadaan yang ada sindrom sarang kosong, kesunyian, semuanya itu akan menyebabkan golongan warga emas ni akan lebih terdedah ataupun lebih mudah terkena berbagai penyakit. Okey. Sorry ya, sekejap. Okay. Sekejap ya. Okey. Nampak dah. Okey. So, sindrom sarang kosong ni tadi, okey. So saya sambung, keadaan yang itu menyebabkan golongan warga emas ni dia akan lebih mudah terkena dengan pelbagai penyakit termasuklah kemurungan. So kita tengok apakah itu kemurungan. Okey, kemurungan ni dia adalah satu bentuk gangguan emosi yang paling umum. Paling umum maksudnya dia boleh terjadi dengan semua golongan, golongan muda, golongan remaja, golongan dewasa dan juga golongan warga emas. So kemurungan ni dia terjadi apabila seorang warga emas itu ataupun seseorang individu itu mengalami kesedihan dan disertai dengan beberapa gejala. Okey, gejala ini saya akan bincang sekejap lagi. So untuk individu yang ada kemurungan ni, dia ada kesedihan dan disertai beberapa gejala yang berlaku selama 2 minggu berturut-turut. Okey, so kita kena tahu apa beza sedih dengan kemurungan. Okey, kalau sedih, seorang tu dia sedih 2-3 hari sedih, tapi selepas tu mood dia dah naik balik, dah okey balik. Tapi kalau kemurungan, dia sedih yang berpanjangan. Dia 2 minggu berturut-turut dan seterusnya lah. Okey. Yang ni kemurungan dan juga kemurungan ni dia ada beberapa tahap tau. Okay, yang ini ada tahap yang ringan, iaitu warga emas yang biasanya tertekan tetapi mereka dapat terus berfungsi dengan normal. Okey, apa maksud kat sini berfungsi dengan normal? Maksudnya diorang masih boleh pergi membeli belah, masih boleh pergi masak, makan dan sebagainya. Tapi sepanjang melakukan aktiviti-aktiviti tu diorang rasa tertekan, rasa stres. Okey, pada tahap ini juga diorang dah start untuk hilang minat untuk melakukan aktiviti-aktiviti tersebut. Okey, so seterusnya adalah tahap kemurungan yang sederhana. Okey, tahap kemurungan sederhana ni dia dapat mengekalkan fungsi yang normal. Masih macam tadi, fungsi yang normal dapat masih lakukannya tetapi dah ada kesukaran dah. Okey, apakah kesukaran tu? Maksudnya dia perlukan orang kena ingatkan dia selalu. Anak-anak kena supervise, anak-anak kena pantau. Macam waktu dia masak, anak-anak kena cakap, jangan lupa tutup pipe air, jangan lupa tutup gas, dia kena ingatkan selalu. Tetapi warga emas ni masih boleh lakukannya sendiri. Okey. So seterusnya adalah tahap kemurungan yang teruk. Okey. Ini adalah sangat tertekan dan fungsi dah terhad dah. Fungsi terhad di sini maksudnya dah ada benda
dah yang warga emas tu tak boleh buat. Macam seperti kita bawa dia pergi, kita nak suruh dia mandi, dan kita bawa dia pergi bilik air. Okay, dekat bilik air tu kita suruh dia duduk. Okay, mandi ya, kita suruh dia mandi. Dia akan, waktu tu dia akan duduk saja, dia tak buat apa. Itu adalah dah masuk tahap kemurungan yang teruk. Okay, itu adalah untuk kemurungan lah. So selain daripada kemurungan dan juga kesunyian, ada satu lagi gangguan emosi yang sering dialami oleh warga emas, iaitu kita panggil sebagai kebimbangan ataupun kita kenali dia sebagai anxiety lah. Okay, so apakah ini kebimbangan? Dia adalah satu keadaan seseorang yang mengalami tahap kebimbangan dan kerisauan yang berlebihan. Okay, berlebihan tu maksudnya dia bukan biasa-biasa, dia sentiasa risau. Ada benda sedikit sahaja pun dia dah risau lebih, macam benda tu besar sangat walhal benda tu kecil sahaja. Okay, so dia boleh terjadi dalam pelbagai situasi maupun kejadian. Okay, kebimbangan ni adalah satu perasaan yang sukar untuk dikawal. Kadang-kadang kita boleh rasa saya ni bimbang je lebih walhal benda tu kecil je, tak ada masalah pun, kita tahu kita bimbang lebih tapi kita sukar nak kawal perasaan tu. Okay, so sebenarnya kebimbangan ni dia biasa bagi semua peringkat umur tau, dan dia juga satu reaksi yang normal terhadap tekanan yang diterima. Okay, so bila kita risau tentang penyakit, kita risau tentang interaksi sosial baru ke ataupun peristiwa yang menakutkan, itu semua adalah normal. Dia jadi tak normal apabila seseorang itu dia merasa gelisah dan bimbang dan benda ni dah mengganggu kehidupan harian dia. Dia dah mengganggu ataupun mempengaruhi tugas harian mereka. Maksudnya dia bimbang sampai tak boleh nak makan, tak boleh nak masak, dia tak boleh nak perform aktiviti harian dia. Okay? So, selalunya warga emas ni dia akan dikaitkan dengan kebimbangan jenis generalized anxiety disorder ya. So sebenarnya kebimbangan ni ada banyak cabang lah, ada panic disorder, ada PTSD dan sebagainya, tapi kalau warga emas ni yang paling sinonim adalah generalized anxiety disorder, yang ni kita panggil sebagai GAD. Okey, apakah ini GAD? GAD ini adalah satu kebimbangan yang berterusan. Hari ini bimbang, esok bimbang, lusa bimbang dan seterusnya masih lagi bimbang. Macam tu ya. So apakah penyebab kebimbangan tersebut? Sebenarnya mungkin penyebab dia adalah sedikit sahaja ataupun mungkin langsung tak ada tapi tetap rasa bimbang. Okey. So seterusnya kita tengok pula statistik masalah psikologi warga emas Malaysia. Okey, yang tadi kita dah sembang dah pasal kesunyian, kita sembang pasal kemurungan, kita sembang pasal kebimbangan. Okey, kita tengok sekarang ni betul tak benda ni ada berlaku dekat Malaysia. Okey, menurut satu kajian daripada Ashari et al, 34.1% warga emas mengalami kesunyian. Okey, 35% warga emas mengalami kemurungan dan 22.6% warga emas mengalami kebimbangan. Okey, kalau kita tengok angka-angka ni, dia bukan angka yang kecil dan kita tahu benda ni akan terus meningkat. Sebab kenapa? Sebab pertambahan jumlah warga emas di Malaysia ini. Okey, so seterusnya kita tengok pula apakah faktor risiko seseorang itu boleh dapat kesunyian, seorang itu boleh dapat kemurungan dan juga kebimbangan. Okey, kita tengok Okey, yang first sekali adalah golongan wanita. Okey, golongan wanita ni dia menurut kajian dia lebih berisikolah untuk mendapat kemurungan, untuk mendapat kebimbangan. Ialah kita wanita kan ada perasaan yang lembut jika dibandingkan dengan golongan lelaki. Okey, so seterusnya adalah sindrom empty nest. Itu yang kita cakap tadi, sarang kosong, tinggal berjauhan daripada warga emas, tinggal berjauhan daripada ibu bapa. So ibu bapa dekat rumah dah rasa sunyi. Okey, bila dah rasa sunyi ni tinggilah lagi risiko untuk dapat kemurungan dan juga kebimbangan. Okey, so seterusnya sejarah keluarga yang mengalami kemurungan. Okey, misal katanya ni Mak Kiah ni dia ada family member, ada keluarga yang lain pun ada kemurungan. So risiko dia untuk dapat kemurungan pun tinggi berbanding dengan Makcik Bena. Makcik Bena ni tak ada sejarah keluarga yang ada kemurungan. So Makcik Kiah ni dia akan lagi tinggi daripada Makcik Bena ni, risiko untuk mendapat kemurungan, kebimbangan dan juga kesunyian. Okey, seterusnya adalah faktor risiko seterusnya adalah kemiskinan dan juga terjejas punca pendapatan. Okey, so bila sekarang ni kan pandemik,
ramai yang terjejas dengan pendapatan lah. So ramai yang tertekan, yang gelisah, yang bimbang. So benda ni meningkatkan lagi risiko mereka untuk dapat kemurungan, kebimbangan dan juga kesunyian. Okey, seterusnya adalah kemerosotan kesihatan fizikal. Okey, seperti yang kita tahu, warga emas dan juga kesihatan fizikal ni sangat berkait rapat. Okey, semakin meningkat usia, semakin merosot kita punya kesihatan fizikal. So bila ada warga emas yang tak boleh nak terima benda ni, okey, ada yang cakap dulu boleh je angkat durian 5 kilo sekaligus, tak ada pun sakit pinggang. Sekarang ni dah start dah tak boleh nak angkat, rasa semput, rasa itu, dah mula dah rasa murung, dah rasa bimbang lah, macam tu. So naik lagi dia punya risiko. Okey, seterusnya. Okey, dan ini adalah faktor yang seterusnya adalah mengalami penyakit kronik. Ini untuk warga emas yang ada penyakit kronik lah, apabila mereka baru didiagnose dengan sakit ke apa-apa ke, rasa bimbang tu sentiasa akan ada. Macam malam-malam nak tidur, boleh ke tidur ni, kok esok macam mana lagi teruk ke keadaan. Orang akan sentiasa berfikir macam tu. Okey, seterusnya adalah golongan-golongan pesara. Okey, apabila dulu kan waktu bekerja kan diorang ada fix routine. Awal pagi pergi kerja, balik kerja, makan, tidur, lepas tu esok pagi pergi kerja balik. Rutin dia macam tu berulang-ulang. Tapi bila dah bersara ni dah tak buat apa. Mungkin awal-awal 6 bulan yang awal, gembiranya boleh bangun pukul 11 pagi, tak ada masalah. Tapi lama kelamaan benda ni akan meningkatkan lagi risiko lah seseorang itu mendapat kemurungan ataupun kebimbangan lah. Okey, seterusnya adalah individu yang mengalami peristiwa hidup yang berat. Sebagai contohnya kehilangan orang yang disayangi. Sebagai contoh pasangan, anak-anak, saudara mara, kawan-kawan dan sebagainya. Ataupun orang individu yang pernah ditimpa musibah. Okey, sebagai contohnya pernah ditimpa banjir, pernah ditimpa kemalangan dan juga sebagainya ya. So itu akan meningkatkan lagi risiko ataupun jadi faktor seorang itu jadi sunyi, murung dan juga bimbang. Okey, seterusnya adalah pengambilan ubat-ubatan. Okey, so, seperti yang kita tahu, ubat-ubatan ni memang warga emas banyak je yang makan ubat, betul tak? Tapi kita kena tahu juga ubat-ubatan ni sedikit sebanyak akan ada kesan sampingan dia. So salah satu kesan sampingan ubat-ubatan adalah kemurungan dan juga kebimbangan lah. Okey, so seterusnya adalah warga emas yang tinggal di rumah kebajikan ataupun tinggal sendiri. Yang ni lagi berisiko untuk mendapat kesunyian, kebimbangan dan juga kemurungan. Okey, seterusnya adalah warga emas yang mengasingkan diri. Warga emas yang mengasingkan diri ni dia lebih suka bersendirian. Dia akan menolak pelawaan kita untuk pergi ke mana-mana. Dia tak akan nak pergi kenduri ke apa ke, dia suka sendiri, dia suka seorang-seorang macam tu. Tapi lama-lama nanti dia akan ada risiko untuk dapat kemurungan, kebimbangan dan juga kesunyian tu. Okey, kami ada menyediakan satu lagi video untuk tuan-tuan dan puan-puan. So jom kita tengok video ni ya. Kurang perhatian daripada orang yang tersayang adalah antara penyebab stres di kalangan warga emas. Stres yang berpanjangan boleh menyebabkan kemurungan. Kemurungan adalah masalah kesihatan mental yang sering dialami oleh warga emas. 25% daripada mereka yang berumur lebih 65 tahun didapati menghadapi kemurungan. Kemurungan juga boleh disebabkan oleh masalah kewangan, kemerosotan kesihatan fizikal dan masalah hubungan dengan pasangan dan anak-anak. Wanita mendahului graf faktor kemurungan diikuti sejarah keluarga yang mengalami kemurungan, menjadi janda atau duda, kemiskinan,
Mengalami peristiwa hidup yang berat seperti kehilangan orang tersayang dan bersalah merupakan faktor yang menyumbangkan ke arah masalah kemurungan. Selain itu, pengambilan ubatan yang di luar kawalan nasihat dokter juga menyumbang kepada faktor kemurungan. Okey, kita dah tengok video tadi kan, so itu adalah faktor-faktor dan juga risiko untuk seorang individu ataupun warga emas itu mengalami kesunyian, kebimbangan dan juga kemurungan. Okey, seterusnya jom kita tengok pula apa tanda gejala bagi warga emas yang menghidap kesunyian, kemurungan dan juga kebimbangan ni. Okey, jom kita tengok satu-satu. Yang ni untuk kesunyian. Okay, so untuk kesunyian ni, dia sering, warga emas ni dia akan sering menyatakan tentang perasaan dan keinginan diri dia. Macam waktu pandemik sekarang ni, dia akan selalu cakap rindu nak jumpa, teringin nak jumpa anak cucu dan sebagainya. Dia akan selalu menyatakan apa yang diinginkan, apa yang dia akan nak. Macam itulah. Okey, so seterusnya, apakah tanda yang seterusnya adalah warga emas ni dah start suka untuk mengasingkan diri. Okey, kita kena tengoklah. Kalau sebelum ni, dia ni jenis yang suka ikut aktiviti-aktiviti gotong royong, dia pergi join kenduri, dia confirm orang yang pertama sekali akan datang. Lepas tu tiba-tiba dia dah berubah dah. Dia berubah maksudnya dia tak nak dah. Dia duduk rumah je mengasingkan diri sendiri. Okay, so ini adalah salah satu tanda untuk warga emas itu menghidap ataupun mengalami kesunyian lah. Okay, seterusnya adalah gangguan somatik. Okey, apakah itu gangguan somatik? Gangguan somatik ni kita boleh tahu juga, kita boleh definisikan juga sebagai sering mengadu sakit. Okey, diorang sering mengatakan sakit pening lah hari ni, sakit sini, sakit situ. Tapi bila kita dah risau ni, kita nak bawa dia pergi jumpa doktor. Bila jumpa doktor, doktor tengok, dia tengok syukur Alhamdulillah tak ada apa-apa pun. Sakit semua tak ada apa-apa, cuma dia saja yang banyak mengadu sakit. So benda ni bukanlah saya cakap kita ni ala dia ni biasa je, dia asyik cakap sakit-sakit, bukannya ada sakit pun. Tak ada. Bukannya kita kena cakap macam tu, tak ada. Tapi kita kena tengok itu adalah sebagai salah satu tanda kepada warga emas tu dah rasa kesunyian dah. Okay, so seterusnya adalah hilang selera makan. Okay, sebenarnya warga emas dan juga hilang selera makan ni ada sangat berkait antara satu dengan yang lain. Okay, sebab kenapa? Semakin kita meningkat usia, maka makin turunlah kita punya deria, sensori kita lah, deria taste bud kita rasa semua dah kurang. Okay, so itu yang menyebabkan hilang selera makan. Tetapi kita kena tengok juga hilang selera makan ni sebenarnya adalah salah satu tanda dan gejala bagi warga emas ni dah start untuk rasa kesunyian dah. Okay, so itu untuk kesunyian. Seterusnya kita tengok untuk kemurungan ni pula. Kemurungan macam kita cakap tadi berasa sedih, betul tak? Okay. So kemurungan ni adalah apabila warga emas tu dia rasa sedih 2 minggu berturut-turut dan lebih, rasa sedih je, kemudian dia dah mudah tersinggung dah. Kita tanya, "Cik, anak kerja apa?" Lepas tu tiba-tiba dia nangis sebab teringat anak dia, mudah tersinggung, sensitif, macam tu ya. So seterusnya adalah hilang minat. Kalau misalnya makcik ni sebelum ni suka minat sangat-sangatlah dengan bunga, semua jenis bunga dia tanam, siap jual lagi. Lepas tu tiba-tiba dah tak ada minat dah. Dia biarlah bunga dia mati, biarlah bunga dia kering. Yang tu adalah salah satu tanda kepada kemurungan. Okey, seterusnya adalah berasa penat, letih dan juga lesu. Okey, maksudnya dia tak buat apa-apa. Tapi hari ni letih lah, penat lah, lesu je sepanjang hari ya. Okey, seterusnya adalah sering mengalami perasaan bersalah. Okey. Warga emas yang ada tanda-tanda ni dia akan sering rasa bersalah. Dia akan meletakkan diri dia sebagai pesalah. Bukan salah dia pun, dia akan salahkan diri dia juga. Okey, itu sebenarnya adalah satu tanda kemurungan. Okey. Kemudian kesukaran untuk memberi tumpuan. Okey, kenapa dia sukar untuk memberi tumpuan? Satu, sebab dia rasa sedih yang berpanjangan. Okey, rasa sedih boleh masak sampai hangus. Kenapa? Sebab rupanya dia tengah sedih. Dia tengah layan perasaan sedih dia. Okey, so kesukaran untuk memberi tumpuan lah. Okey, kemudian adalah hilang keyakinan pada diri.
kuranglah yakin dengan diri dia. Bila kita cakap, "Acik cuba buat ni," dia akan cakap, "Acik tak pandai lah benda ni. Makcik-makcik, pakcik yang lain bolehlah buat, acik ni je yang tak pandai." Dia akan cakap macam tu. Itu maksudnya dia hilang keyakinan pada diri sendiri. Okey, kemudian adalah kerap memikirkan tidak mahu meneruskan lagi kehidupan. Okey, yang ni agak berat sebenarnya tanda kepada kemurungan ni, sebab ni adalah bendera merah sebenarnya, sebab dia dah ada suicidal thought, maksudnya dah ada pemikiran untuk membunuh diri. So kita kena tahulah, kita kena sentiasa alert dengan warga emas yang macam ni sebab itu adalah salah satu tanda kepada kemurungan. Okey, susut berat badan. Okey, hilang selera makan, susutlah berat badan dia. Okey, seterusnya adalah gangguan tidur ataupun tidur tidak puas. Okey, yang ini kenapa terganggu? Sebab murung, rasa sedih, nak tidur, nangis, lepas tu last-last dah tak boleh tidur dah sebab rasa sedih berpanjangan ya. Kemudian kerap berasa was-was. Okay, keluar rumah, tadi pintu dah kunci ke belum? Tadi air dah tutup ke belum? Kes dah tutup ke belum? Dia kerap berasa was-was. Okey, so itu untuk kemurungan. Kemudian kita pergi untuk kebimbangan. Okey, kebimbangan ni satu, kita tengok mereka akan ada tanda-tanda ataupun gejala ingatan yang terganggu. Kadang kalau kita tanya, "Cik, sekarang ni dah berapa hari bulan?" Dia akan cakap, "Sekarang ni 2002." Macam tu. Dia akan hilang, disorientation lah kita panggil. So seterusnya dia ada ketakutan yang berlebihan. Okey, ketakutan yang berlebihan ni maksudnya contohnya, okey, Pak Maun ni dia tinggal sendiri dekat rumah. Tinggal sendiri dekat rumah, tak ada siapa, dia seorang-seorang je dekat rumah. Dah sekarang ni ada pandemik COVID-19 pula. Dia jadi sangat takut. Sangat takut tu macam mana dia duduk je dalam bilik. Dah tak nak dah keluar pergi ruang tamu, pergi dapur, tak nak, dah duduk dalam bilik je. Kenapa? Sebab takut dengan pandemik. Walhal dekat rumah tu tak ada siapa pun, dia sahaja, seorang-seorang dia sahaja. Okay, so itu adalah ketakutan yang berlebihan. Okay, kemudian tiada semangat untuk melakukan rutin harian. Ini lebih kepada penjagaan diri sendirilah. Makan, mandi, dia dah kurang dah semangat untuk melakukan aktiviti-aktiviti seperti macam itulah. Kemudian mereka akan sentiasa ataupun selalu rasa tidak senang hati, selalu rasa cemas dan sentiasa resah. Selain daripada itu, mereka juga sama macam kemurungan, cepat penat dan kerap berasa letih. Dan kemudian ada gangguan tidur. Yang ni tadi kan murung kan gangguan tidur sebab Acik rasa sedih. Untuk yang gangguan tidur bagi kebimbangan ni sebab dia sentiasa rasa bimbang, rasa takut. Okay, so dia tak boleh nak tidur, ada gangguan lah kat situ. Okay, seterusnya itu adalah tanda dan gejala Seterusnya kita tengok pula kepada kesan. So apakah kesan-kesan kesunyian, kebimbangan dan juga kemurungan ni? Okay, so untuk kami fokus kesannya kepada dua benda lah. Satu kepada warga emas itu sendiri, satu lagi kepada penjaga. Okay, kita tengok satu-satu. So ini adalah kesan kepada warga emas. Okey, kesan kepada warga emas ni yang pertama adalah meningkatkan kes penderaan emosi dan fizikal warga emas. Okey, so warga emas yang mengalami kesunyian, kemurungan, kebimbangan semua kan, diorang kan ada perubahan personality sedikit. So bila berubah personality diorang tu, mulalah penjaga-penjaga rasa tak faham ke apa ke, dan dia maka mulalah kes-kes penderaan emosi dan fizikal. Okey, so seterusnya adalah kesihatan warga emas menurun dan kadar kematian meningkat. Okey, so bila ada kesunyian, kemurungan, kan kita cakap tadi diorang hilang selera makan, dah tak nak jaga diri sendiri dah, itu yang menurun, kesihatan akan menurun dan kadar kematian pun akan meningkat juga. Okey, seterusnya adalah mengurangkan tahap kualiti hidup warga emas. Okey, bila dah ada berasa gangguan emosi yang macam ni, maka kuranglah kualiti hidup warga emas tersebut. Okey, dah tak terjagalah kualiti hidup dia. Okey, seterusnya. Okey, ini masih lagi kesan kepada warga emas. Okey, yang seterusnya adalah keinginan ataupun kecenderungan untuk membunuh diri. Okey, so sebenarnya kita banyak lihat sekarang kan dekat Dada Akhbar, dekat Harian Metro, dekat berita harian, dekat berita TV3, banyak yang kita nampak. Kita dengar berita, okey, warga emas terjun jambatan kerana kemurungan. Okey, warga emas menggantung diri dan sebagainya. Okey. So benda ni adalah kesan-kesan kepada warga emas tersebut lah.
Okey, seterusnya adalah kesengsaraan yang kronik. Okey, sebenarnya warga emas yang menghidap kesunyian, kebimbangan dan juga kemurungan ni, diorang akan sengsara, diorang akan rasa diri diorang ni sakit lah sebab tak boleh nak tidur, macam kita cakap sembang-sembang tadi tu, so tak boleh nak tidur, so benda tu akan menyebabkan diorang rasa sengsara. Okey, so seterusnya adalah hilang ingatan. Hilang ingatan ni kita boleh cakap penurunan dari segi pemikiran lah, iaitu kognitif. Okey, itu adalah kesan kepada warga emas. Okey, kita tengok apakah kesan kepada penjaga. Okay, so penjaga warga emas ni adalah seorang yang sangat penting dalam elemen ni. Okay, so diorang adalah menjadi tunggak lah dekat situ. Sebenarnya kita kena ingat juga penjaga ni pun mempunyai emosi, pun mempunyai perasaan juga. Okay, so penjaga-penjaga ni diorang akan berhadapan dengan risiko tekanan emosi tau, sebab bukan mudah untuk menjaga warga emas. Okay, so diorang akan ada tekanan emosi, diorang akan lagi cenderung untuk dapat kemurungan. Okay, so apa lagi kesan seterusnya adalah pendapatan terjejas. Apakah yang kita maksudkan dengan pendapatan terjejas ni? Ini kita maksudkan macam sebab warga emas ni dah sakit, so mestilah akan ada appointment banyak kali kan, jumpa doktor. Mungkin dia akan bawa pergi hospital every day ke, ataupun setiap minggu sekali bawa pergi hospital, setiap bulan bawa pergi hospital. Memang ada kejadian macam ni So penjaga-penjaga tersebut yang bekerja untuk mencari pendapatan ni terpaksa berhenti kerja. So itu yang kita panggil sebagai pendapatan terjejas. Okey, seterusnya yang ni cara mengenal pasti. Okey, sebab kita punya ramai sebenarnya dekat sini occupational therapy, so kita ada menyediakan lah cara mengenal pasti. Okey, kita ada menyediakan 2 borang. Okey, satu borang kita panggil sebagai geriatric depression scale, satu lagi Ookla loneliness scale. Okey, so kita tengok satu-satu. Okay, yang ini adalah geriatric depression scale, kita panggil dia sebagai GDS. So apakah kegunaan GDS ni? Okay, GDS ni adalah untuk kita mengetahui tahap kemurungan dalam kalangan warga emas tu. So kita tengok soalan dia, lepas tu kita akan jawablah, kita akan suruh warga emas itu jawab. Okay, dia berfungsi sebagai satu salingan awal. Okay, and then soalannya adalah 15 soalan saja. Soalan yang ringkas 15 soalan, itu untuk versi pendek. Untuk yang versi panjang ada lagi dan lagi banyak soalan dia lah. Okay, jom kita tengok untuk geriatric depression scale ni. Macam yang nombor 1 ni, are you basically satisfied with your life? Okay, adakah anda berpuas hati dengan kehidupan anda? Adakah anda berpuas hati dengan hidup anda? So yang ni senang saja, kita boleh suruh dia jawab ya ataupun tidak saja. So akan ada markah dekat sini lah. So nanti bila dah warga emas tu dah sampai ke soalan ke-15, dah ada ni lah, kita boleh totalkan lah. So bila total ni dapat 5 dan dia akan 5 ke atas, itu mungkin akan indicate warga emas tu ada depression. Okay, so seterusnya kita tengok Ookla loneliness scale. Okay, yang ni adalah Ookla loneliness scale. Untuk apa Ookla loneliness scale ni? Dia untuk mengetahui tahap kesunyian seorang warga emas itu. Okay, so kita boleh guna, sebenarnya Ookla ni kita boleh guna untuk remaja, untuk golongan dewasa dan juga warga emas. Okay, dia ada 20 soalan. So dekat sini kita akan bagi 4 skala lah. Satu skala yang pertama, tak pernah rasa benda tu. Okay, so kita tengok contoh dekat sini, I do not feel alone. Saya tak rasa pun saya ni keseorangan, kesunyian ke apa ke. Okay, so kita suruh dia rasa lah, kita suruh dia pilih angka. Nombor 1, tak pernah langsung rasa macam tu. Nombor 2, adalah rasa jarang-jarang. Nombor 3, adalah rasa kadang-kadang macam tu. Nombor 4, selalu rasa, sering rasa macam tu. So dia boleh bagi markah lah. So nanti last kita akan totalkan, markah yang paling rendah adalah 20, markah yang paling tinggi adalah 80. Tapi markah ni sebenarnya dia akan indicate sama ada seorang itu ada kesunyian ataupun tak ada kesunyian. Okay, so selepas itu sahaja daripada saya. So saya akan serahkan balik webinar ini kepada chat moderator kita. Okay, terima kasih. Okay, baik. Terima kasih diucapkan kepada Cik Fazlina binti Jafli. Ya, banyak yang telah dapat kita pelajari dari hasil daripada perkongsian itu tadi, dan diharapkan sedikit sebanyak
dapat menjawab persoalan yang selama ini terpendam. Jika ada sebarang soalan, boleh tulis di ruangan komen dan pastikan mikrofon anda dalam keadaan senyap. Jom kita berehat sebentar bersama video Bukan KitKat. Okay. Hai Bunga, semoga kau terus mekar tiap-tiap pagi. Barulah hati ini gembira tiap-tiap hari. Selamat pagi, Teacher Mai. Jom kita pergi jalan-jalan di sekitar kampung ni. Jom, mari kita sihatkan badan bagi kuatkan peluk pagi-pagi ini. Hari-hari kan? Selamat pagi, Teacher Mai. Selamat pagi. Kamu berdua ni nampak ceria saja. Wah, rajin kamu membersihkan halaman pagi-pagi ini. Tak adalah, sikit-sikit saja. Untuk kemaskan halaman ni, untuk keluarkan peluh. Bagus. Betul kata kamu, Raju. Yang penting, kita kena jadikan aktiviti sihat sebagai satu amalan. Tapi lah, saya tengok kamu ni, Teacher Mak Chong rajin berjalan kaki. Pusing sekitar kampung. Saya pun teringin dengan kamu berdua ni. Jom, pagi besok ikut kami Raju. Esok pagi, saya terpacak di depan rumah Teacher Mak. Saya tak nak tertinggal. Okey, terima kasih. Sila isi borang maklum balas. Untuk mendapatkan sijil anda, link maklum balas akan diberikan 15 minit sebelum webinar berakhir. Dengan ini, saya mempersilakan panel kedua kita, Puan Nur Syazwani binti Muhammad Helmi, untuk mengupas teknik penyelesaian dan langkah pencegahan untuk mengatasi masalah tersebut. Beliau berasal dari Melaka dan telah berkhidmat selama 6 tahun sebagai jurupulih perubatan cara kerja di Hospital Justin Melaka. Dipersilakan panel kedua kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Cik Moderator kita yang lagi comel dan ahli ni, Cik Wani Roslin. Okey, dan terima kasih kepada semua yang sudi hadirlah pada webinar kali ini ya. Okey, kita teruskan sesi kita iaitu dengan teknik penyelesaian. Okey, untuk golongan warga emas ni kita ada 2 teknik yang disarankanlah, iaitu rawatan farmakologi dan juga rawatan bukan farmakologi. Okey, kita tengok rawatan farmakologi ni adalah satu rawatan di mana kita menggunakan ubat-ubatan. Okey, apabila kita menggunakan ubat-ubat, semestinya ada kesan-kesan sampingan. Contohnya seperti mengantuk, insomnia, kemurungan, tulang rapuh, apa lagi? Jatuh dan juga tahap sodium rendah dalam badan. Okey, kesan-kesan sampingan ni lah yang akan meningkatkan risiko pada golongan warga emas ni untuk mendapat kecederaan seperti jatuh. Okey, faham Okey, kita masuk kepada rawatan bukan farmakologi. Okey, rawatan ini adalah rawatan yang tidak menggunakan sebarang ubat-ubatan. Okey, rawatan inilah yang amat disarankan untuk golongan warga emas ni yang mempunyai kebimbangan, kesunyian dan juga kemurungan. Okey, apa aktiviti dia? Okey, adalah antaranya aktiviti relaksasi, aktiviti fizikal, terapi bantuan haiwan, terapi aroma, reminiscence terapi dan juga terapi muzik. Okey, kita go through one by one. Okey? Boleh masuk kepada aktiviti relaksasi seterusnya. Okey, aktiviti relaksasi ni adalah apabila kita cakap je relaksasi, dia perkara yang common untuk lebih-lebih lagi kepada terapis kan, iaitu deep breathing exercise antaranya lah. Okey, deep breathing exercise ni sangatlah membantulah dalam turunkan kadar kemurungan, kebimbangan pada golongan warga emas ni. Okay, bila diorang rasa tenang kan, so kualiti hidup diorang pun akan meningkatlah, dan juga diorang akan berasa seronok semasa melakukan apa jua aktiviti. Contohnya aktiviti riadah. Okay, mari kita tengok gambar yang sebelah tu.
Okey, ada satu makcik ni dia duduk, okey, dia tengah buat deep breathing teknik lah. Okey, so saya akan terangkan one by one gambar ni, okey. And then kemudian kita buat bersama-sama. Okey, untuk gambar pertama, tengok makcik tu ada anak panah, dia pergi ke hidung. Maksudnya dia tengah membuat aktiviti menarik nafas daripada hidung sambil satu tangan pegang ke perut. Pastikan perut kita waktu tarik nafas tu kembung. Kita cuba. Okey, tarik nafas. Kembung tak? Okey, kalau kembung itu teknik yang betul. Kalau tak kembung, cuba lagi. Okey, boleh. Okey, untuk gambar kedua, okey, anak panah keluar daripada mulut. Okey, kita cuba sambil perut dia tu dia rasa kempis. Masa tarik nafas, masa hembus nafas tu kempis perutnya. Okey, kita cuba. Okey, kita cuba hembus. Kempis tak perut kita? Okey, kalau kempis maksudnya tu teknik yang betul. Kalau tak kempis, cuba lagi ya. Okey, boleh? So berapa kerap kita kena buat deep breathing exercise ni? Oh, lupa. Okey, sebelum kita cuba sama-sama. Boleh tak? Okey, kita cuba buat deep breathing sama-sama macam teknik yang saya ajar tadi. Okey, duduk dengan keadaan yang selesa lah masing-masing Okey, kita cuba tarik. Hembus. Kembung tak? Masa-masa perut kembung tak waktu tarik tu? Okay, kalau kembung bagus. Okay, kita tarik lagi sekali. Hembus. Okay, kempis waktu hembus tu? Bagus. Okay, kalau tak kempis, okay, cuba lagi. Okay, untuk air. Okey, kita tarik lagi sekali. Duduk dengan selesa, tarik. Hembus. Okey. Rasa tenang kan? Alright. Okey, kita teruskan berapa kerap kita perlu buat deep breathing exercise ni. Okey, digalakkan untuk golongan warga emas buat setiap hari dalam masa 3 hingga 4 minit. Okey, untuk satu set. Maksudnya di sini bila diorang kena buat deep breathing ni sampai 4 minit, itu baru cukup satu set. So diorang galakkan untuk warga emas ni buatkan 6 hingga 7 set untuk setiap hari. Okay, faham Okay, kita teruskan. Alright. Okay, kita pergi pula kepada aktiviti fizikal. Okay, aktiviti fizikal ni banyak sebenarnya yang boleh dilakukan untuk warga emas ni. Okey, bagus tau aktiviti fizikal ni supaya dia boleh menurunkan simptom-simptom kemurungan, kebimbangan kan. Di samping dia dapat memberi kesan positif terhadap pemikiran. Yang seperti kita tahu, golongan warga emas ni dia cepat fikir negatif. Kan apa-apa fikir negatif dulu. Tapi apabila dia melakukan aktiviti fizikal ni, dia akan cepat untuk positifkan minda diorang. Cubalah kan. Lepas tu aktiviti fizikal ni juga dia dapat memberikan manfaat kesihatan. Kan banyak kesihatan, banyak manfaat kepada kesihatan lah. Okey. Dan yang seterusnya dia dapat alihkan perhatian. Maksudnya di sini apabila warga emas ni dia risau kan, dia sedih ke dengan kematian dan sebagainya, apabila dia lakukan aktiviti fizikal ni, dia dapatlah pindahkan kesedihan dia tu sebab dia fokus dengan fizikal, dengan aktiviti fizikal yang dia buat kan. Di samping itu, aktiviti fizikal ni dapat meningkatkan adrenalin dalam badan. Okey, adrenalin ni dalam badan kita dia berfungsilah untuk membantu badan kita bereaksi dengan baik apabila kita dalam situasi tertekan. Maksudnya di sini apabila seseorang warga emas tu dia rasa tertekan tapi dia punya adrenalin ni banyak kat dalam badan, so diorang lebih diorang boleh maksud saya dia boleh menghadapi tekanan tu dengan lebih baik. Maaf tersasul pula saya. Okey, faham Okey, kita next.
Alright, kita tengok jenis aktiviti fizikal iaitu latihan aerobik. Banyak sebenarnya aktiviti yang boleh dilakukan untuk golongan warga emas. Aktiviti yang disarankan untuk mereka ni adalah seperti berjalan pantas, basikal statik, berjalan, berlari, menari ataupun berkebun. Ikut minat. Kita sebagai penjaga kita janganlah paksa dia untuk lakukan tu, lakukan ni. Okay? So kita kena cari, kena bantu dia orang cari hobi yang mana yang diorang suka, supaya bila diorang buat aktiviti tu diorang akan lebih berasa tenang. Okey, berapa kerap latihan aerobik ni diperlukanlah, iaitu 5 hari seminggu dalam intensiti yang sederhana. Maksudnya di sini apabila kita lihat warga emas tersebut membuat latihan aerobik, dia still boleh berborak dengan keadaan yang baiklah. So maksudnya itu okey. Okay, jangan, tak adalah dia tercungap-cungap ke kan, penat ke, tu tak sesuai lah kan. Okey, dalam masa berapa lama? 30 minit setiap sesi, dan kalau waktu dalam 1 minggu iaitu 150 minit. Okay, boleh? Okey, kita teruskan lagi. Okey, bagi latihan kekuatan. Okey, aktiviti yang disarankan untuk warga emas adalah seperti menaiki tangga, latihan dinamik. Okey, contohnya seperti menggunakan resistant band ataupun mesin angkat berat. Okey, cuba tuan-puan tengok gambar yang tertera tu kan. So itu antara aktiviti yang disarankan lah. Okey, berapa kerap? Berapa kerap digalakkan untuk aktiviti kekuatan ni? Okey, 2 hari seminggu pun dah memadai dalam intensiti 8 hingga 12 kali ulangan, masa 2 hingga 3 set berlatihan. So macam ni lah saya bagi contoh. Okey, kita tengok gambar makcik tu yang tengah tarik tali tu kan. Okey, kita tarik tali, makcik tu tarik tali, tahan 10 saat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, lepas. Okey, tu satu ulangan, satu kali. Okey, kita tarik lagi kan, kira sampai 10 saat, lepas. Okey, sampai 12 kali ulangan, itu maksudnya warga emas tu dah lakukan satu set. Okey, okey, dah lakukan satu set, so diorang bila dah habis satu set, rehat 2 hingga 3 minit. Lepas tu baru teruskan kepada set yang lain dan seterusnya lah. Boleh faham Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada terapi bantuan haiwan. Okey, terapi bantuan haiwan ni adalah terapi yang melibatkan hubungan manusia dan haiwan. Di mana secara senanglah saya bagi tahu, kita galakkan golongan warga emas ni untuk memelihara haiwan kan. Contoh haiwannya adalah seperti kucing, burung, ikan, anjing, rabbit dan sebagainya lah. Ikut minat warga emas tersebut. Kenapa dia sangat bagus untuk merangsang deria manusia dengan pelbagai cara. Contoh seperti tactile, visual, auditory, kinestetik lah. Okay, saya bagi satu contoh. Makcik ni dia pelihara kucing. Kan, daripada segi tactile dia boleh rasa bulu-buluan. Bulu kucing tu. Okay, lembut, tu pun dah berasa tenang. Okay, kalau visual kita tengok ikan. Ikan tu dia banyak warna-warni. Bila banyak warna-warni, dia orang akan rasa seronok lah, rasa tenang. Kalau daripada segi auditory pula, dia dengar bunyi-bunyian burung-buruan berkicauan. Semua an pula kan. So yang tu pun boleh rasa tenang. Faham kinestetik ni maksudnya macam naik kuda lah. So dia akan bereaksi semasa menunggang kuda. Okay, apa faedah terapi bantuan haiwan ni? Dia mestilah akan meningkatkan kesihatan dirilah warga emas tu dan juga mengatasi masalah gangguan kesihatan. Contohnya seperti kebimbangan, kesunyian dan kemurungan. Dia juga boleh menggalakkan tingkah laku sosial lebih positif lah. Contohnya seperti senyum, ketawa dan eye contact lah. Okay, macam makcik tadi tu dia tengok kucing dia saja, dia punya gelagat dia dah senyum dah. Kan, dia dah boleh gelak dah.
Samalah dengan kita pun kan, kita tengok je kucing buat apa-apa yang lucu, kita dah tergelak. Macam itulah dia orang kan. Lepas tu kemudian faedah dia boleh meningkatkan persepsi ataupun poin dan juga komunikasi. Maksudnya sini bila dia fokus pada haiwan dia tu, kucing dia ke, rabbit dia, ikan ke, itu pun dia boleh menghilangkan rasa sunyi, rasa sedih yang dia alami lah. Faham sebab dia tertumpu dengan haiwan. Alright. Kita boleh teruskan. Okey, berapa kerap digalakkan untuk golongan warga emas ni buat terapi ni? Okey, digalakkan 1 hingga 5 kali seminggu dalam masa 10 hingga 60 minit bagi satu sesi. Faham Okey, apa aktiviti yang boleh warga emas lakukan? Contohnya seperti memberi makan. Kan, bila dia tengok kucing dia tengah makan, minum, tengok gelagat tu pun dia akan meningkatkan fokus. Kan, macam berapa banyak dia makan kucing hari ni kan, betul tak? Okey, dan seterusnya aktiviti grooming. Maksudnya macam mencantik-cantikkan lah. Kadang-kadang kita boleh trim bulu kucing tu kan, kasih gebu, kasih lagi lembut, ataupun kita boleh pasang dia punya loceng yang cantik-cantik dan sebagainya lah. Dan juga aktiviti bermain serta berjalan-jalan bersama haiwan peliharaan. Okey, ni adalah antara aktiviti yang boleh dibuat untuk golongan warga emas. Okey, seterusnya. Alright, kita pergi pula kepada terapi aroma. Okey, terapi aroma ni adalah satu kaedah rawatan di mana ia menggunakan ekstrak tumbuhan semula jadi yang dipanggil minyak pati. Okey, dalam erti kata lain essential oil lah. BI dia. Okey, kaedah rawatan ni adalah sangat membantu pada warga emas untuk kestabilan emosi dan juga fizikal diorang. Okey, terapi aroma ni juga dia boleh digunakan dengan rawatan lain lah. Contohnya seperti reminiscence therapy. Nanti saya kupas apa tu reminiscence therapy. Okey, seterusnya. Apa faedah, apa kebaikan yang kita boleh dapat daripada terapi aroma ni? Semestinya dia akan kurangkan kadar kebimbangan, kemurungan dan tekanan kita. Dan ia boleh bagi kita rasa tenang lah bila kita bau yang sedap, bau yang fresh dan sebagainya lah. Okey. Untuk memperbaiki kualiti tidur. Okay, kita tahu yang warga emas ni selalunya dia mengadu, tak boleh nak tidur, dia suka tidur kan. So bila dia ada terapi aroma ni, maksudnya dia boleh memperbaikilah, membantu baikkan kualiti tidur mereka dan juga meningkatkan kualiti hidup. Okay, ia juga dapat meningkatkan imunisasi kan, sakit kepala, migrain dan juga perbaiki sistem penghadaman kita. Okey, banyak kan kebaikan terapi aroma ni? Okey, next. Alright. Okey, macam mana kita nak menggunakan terapi aroma ni? Banyak sebenarnya yang cara yang kita boleh gunakan tau. Contohnya adalah diffuser, spritzer aromatik, minyak badan, lotion urutan ataupun krim, pengawapan muka, topeng muka ataupun tanah liat lah. Okey, seperti gambar-gambar yang tertera, kan? Macam tu lah penggunaan dia. Okey, saya ambil satu lah, diffuser ni. Diffuser ni sebenarnya satu kaedah lah yang penggunaan terapi aroma yang famous waktu sekarang. So kita pasang je kat plug, jadinya dia akan keluarkan wak-wak ataupun bau-bau di seluruh rumah. Jadinya kita akan berasa tenang kan. Dia juga boleh digunakan essential oil ni boleh digunakan untuk urutan kan. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, berapa kerap kita perlu menggunakan terapi aroma bagi golongan warga emas ni? Digalakkan adalah 2 kali seminggu. Okay? Dalam masa 5 hingga 10 minit sebelum, semasa dan selepas mereka lakukan aktiviti. Okey, kalau untuk terapis kan, sebelum dia jalankan rawatan yang main kan, untuk warga emas ni kita gunalah dulu terapi aroma 5 hingga 10 minit sebelum, semasa dan selepas. Okey, ia juga boleh digunakan bila perlu kalau kita guna direct inhaler, maksudnya dekat hidung terus. Okey.
And then, daripada segi kaedah urutan, masa dia kita galakkan 30 hingga 90 minit. Okey, faham Seterusnya. Alright, apa cadangan parti aroma yang boleh kurangkan tekanan ni, kebimbangan ni untuk warga emas? Okey, ini berdasarkan kajian-kajian antaranya adalah lavender, chamomile, bergamot, sweet orange dan juga ylang-ylang. Gitulah sebutannya, maaf lah kalau taknya orang Melayu. Right? So kita ini adalah antara bau-bauan yang digalakkan kita guna supaya dia memberi kesan yang lebih positif lah untuk menurunkan kadar kebimbangan, kemurungan dan kesunyian. Alright. Okey. Apa langkah berjaga-jaga ketika kita gunakan terapi aroma ni? Okey, yang pertama sekali kita tak boleh sapu terus minyak pati tu dekat kulit. Okey, kita kena bancuh dengan carrier oil. Nanti selalunya kalau orang yang beli benda-benda ni, essential oil ni dia akan ada instruction. Jadinya perlu ikut instruction yang diberikan. Okey, kalau untuk warga emas yang ada masalah alergi kan pada kulit, lakukan ujian patch. Ujian patch dahululah untuk mengelakkan sebarang komplikasi kan. Okey, kemudian jangan sesekali cuba minum minyak pati tu. Nampak cantik, janganlah cuba minum. Tetapi boleh kecuali ada arahan pakar ataupun daripada doktor. Okey, essential oil ni juga kita boleh gunakan dalam mandian, tetapi sentiasa cairkan bersama dispersen. Dispersen ni bermaksud satu kimia di mana ia akan menghilangkan minyak. Right? Faham? Dan jangan sesekali digunakan minyak pati ni kepada kawasan mata. Okey, faham Alright. Seterusnya. Okey, kita masuk pula kepada reminiscence terapi. Okey, di mana terapi ni memerlukan warga emas untuk mengimbau masa lalu diorang. Dengan ingat perkara-perkara yang positif, yang seronok. Okey? Okey, janganlah yang sedih-sedih supaya bila dia ingat zaman-zaman diorang muda dulu, dia akan meningkatkan ketenangan dan juga kestabilan emosi. Itu merupakan reminiscence terapi. Okay, macam mana nak buat ni, dia pelbagai medium tau. Kita boleh guna visual, bunyi, bau atau rasa dan juga sentuhan. Okay, kita tengok contoh Atuk ni kan. Atuk ni dia melihat gambar-gambar waktu dia kahwin. Tak pun waktu dia muda-muda dulu, bujang, handsome kan. Sekarang pun Atuk still handsome Atuk. Okay, so dia lihat gambar-gambar untuk mengimbau kenangan silam. Okay, contoh lagi adalah dengan bermain alat muzik. So atuk-atuk kita ni, ayah-ayah kita ni kan, dia sebenarnya ada skill. Kadang-kadang diorang ni ada band sendiri, band muzik. Kita mana tahu kan. So daripada reminiscence terapi ni, diorang boleh imbau kembali kenangan. Next, terapi box. Terapi box ni adalah di mana ia mengumpulkan semua barang-barang sejarah kan, duit shilling ke kan dan sebagainya dalam satu kotak. So kita minta dia ambil satu barang tu dalam kotak tu, cerita apa kisah di sebalik barang. Okay, so itu secara tidak langsung meningkatkan dia punya memori dan sebagainya. Okay, seterusnya. Okey, apa faedah reminiscence terapi ni? Ia semestinya akan meningkatkan fungsi daya pemikiran untuk golongan warga emas lah. Yalah, kita boleh lihat bila dia mengingat. So dia akan meningkatkan dia punya memori. Dan juga faedah dia dapat mengurangkan apathy. Okey, apa itu apathy? Apathy adalah sikap tidak peduli ataupun tidak sedar dengan keadaan sekeliling. Bila kita gunakan reminiscence terapi pada warga emas, dia akan alert lah. Okey, itu waktu dulu. Okey, sekarang ni waktu sekarang. Macam tu lah. Dan juga dia secara tak langsungnya kurangkan rasa kemurungan, kesunyian dan sebagainya. Okay, faham Okay. Apa kaedah yang boleh digunakan semasa melakukan reminiscence terapi ni? Okey, senang je. Ingat kembali peristiwa-peristiwa dulu dengan cara bercerita kan. Okey,
reminiscence terapi ni juga boleh dilakukan secara individu ataupun beramai-ramai. Okay, mari kita tengok seterusnya slide. Alright. Alright, okay, daripada segi individu. Okay, bila kita buat secara individu, pastikan ruang tu yang selesa. And then kita sebagai anak ke, sebagai terapis ke, ikut rentak perbualan warga emas. Kita janganlah, pakcik nak ni, pakcik tak tu, mak ayah ni, cerita tu. Jangan. Okay, kita ikut rentak dia supaya dia tidak berasa tertekan dan seronok. Okay. Dan juga kita perlu berikan masa untuk mereka mengingat kembali peristiwa-peristiwa. Okay, janganlah kita terus cepatlah, tak nak lah kan. Kita jangan push warga emas, nanti dia akan lagi tertekan. Berikan masa untuk diorang. Alright, boleh. Untuk kumpulan pula, okay, kita galakkan kalau secara berkumpulan 4 hingga 8 orang lah. Tapi kalau warga emas tu semua okay, maksudnya tak ada masalah bimbang ke, stres ke kan, ataupun murung ke, kalau kita campurkan warga emas dalam satu grup tu yang ada masalah, so kurangkan jumlah dia daripada 8 orang. Boleh So bila kita buat secara berkumpulan, pastikan elakkan sebarang konfrontasi kan, nanti macam-macam lah kan cerita Hindustan pula kan terkeluar nanti kan. Okay, elakkan. Okay, kemudian berapa kerap kita nak buat sesi ni? Okay, kerap kita galakkan 1 hingga 5 sesi seminggu dalam masa 1 jam untuk 1 sesi. Okay, reminiscence therapy ni kita kena buat selama 4 hingga 18 minggu. Baru kita boleh dapat efek yang baguslah untuk golongan warga emas. Boleh? Okey, kita teruskan lagi. Kita masuk pula kepada terapi muzik. Okey, terapi muzik ni adalah satu teknik rawatan di mana ia menggunakan muzik dalam pelbagai aktiviti. Ini adalah sangat digalakkan untuk warga emas. Okey, dia mendengar muzik, lagu-lagu yang diorang suka sambil diorang membuat aktiviti yang lain. Contohnya menyanyi sekali kan, ataupun menari sekali, ataupun bermain alat muzik dan sebagainya kan. Alright. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, apa faedah yang kita boleh dapat untuk warga emas ni dengan terapi muzik? Alright, dia yang first akan meningkatkan daya pemikiran dari segi memori. Kalau kita buka, cuba buka lah lagu-lagu yang diorang suka waktu diorang muda kan. So nanti secara tak langsungnya dia akan menyanyi sekali. Dan nak menyanyi dia kena ingat lirik tu. Betul tak? So dia akan tingkatkan memori. Alright, betul. Bagus So secara tak langsung kadang-kadang kan kita tengok atuk ni, kita tu senyap je. Cakap pun susah, menyanyi pun tak lagi kan. Jadinya kita cuba terapi muzik dekat diorang. Jadinya dia akan tiba-tiba menyanyi sekali. Maksudnya dia akan meningkatkanlah pertuturan diorang kan. Komunikasi dan sebagainya lah. Dan juga ia dapat meningkatkan postur berjalan. Contohnya ada tau warga emas ni yang suka menari. Dengar je muzik on je, nari. Tapi tu bagus. Okey, dia bagus untuk meningkatkan postur dia lah. Bila dia menari, dia perlu stabilkan badan dia supaya dia tak jatuh kan. Itu tanda yang positif lah. Okey, kemudian dia akan meningkatkan kreativiti. Okey, macam ni lah kita selalu tengok. Tak payah jauh, ayah mak kita ke ataupun atuk nenek kita, dia bila kita buka je lagu, dia suka tukar-tukar lirik lagu tu. Maksudnya itu menandakan dia kreatif. Janganlah marah kan. Kita lagi jadi seronok. So itu adalah satu yang positif lah untuk diorang. Okay? Dan dia akan menurunkan segala kemurungan, kebimbangan dan juga kesunyian. Alright. Faham Okay, seterusnya. Okay, terapi muzik ni dia ada 2 kaedah. Iaitu receptive approach dan juga active approach. Receptive approach ni di mana ia mendengar bunyi audio sahaja. Okay, kita bagi warga emas ni dengar sahaja. Dengar lagu-lagu yang diorang suka. Kan, lagu-lagu lama.
manakala active approach ni dia melibatkan diri secara aktif. Maksudnya dia dengar lagu sambil dia menyanyi. Dia dengar lagu sambil dia menari ataupun bermain alat muzik. Macam itulah active approach. Boleh kekerapan dia. Berapa kerap? Setiap hari ataupun seminggu sekali pun sudah memadai bagi golongan warga emas ini. Okey, dalam masa berapa minit? 10 hingga 60 minit. Alright, faham Okey. Okey, apa langkah-langkah pencegahan untuk mengurangkan warga emas ni berasa tertekan, sunyi, bimbang, kemurungan dan sebagainya. Okey, banyak sebenarnya langkah pencegahan. Antaranya adalah kongsi masalah. Seperti yang kita tahu, warga emas ni benda-benda yang kecil pun dia akan rasa risau. Okey, jadinya kita galakkan diorang untuk berkongsi masalah dengan anak-anak, pasangan ataupun jiran dan sebagainya lah, supaya dapat menurunkan rasa bimbang yang ada pada diorang. Okey, dan yang kedua, luaskan jaringan pergaulan. Maksudnya di sini janganlah duduk terperap sorang-sorang kat dalam bilik. Okey, kita cuba galakkan diorang cari kawan-kawan diorang yang lama ataupun berborak dengan jiran kan. Tapi waktu MCO ni saya faham tak boleh nak keluar kan. Jadinya cubalah cari call ke kan, ataupun video call ataupun carilah dekat Facebook kan. Okay. So itu akan mengurangkan rasa sunyi yang diorang alami. Okey, penuhi waktu sebaik-baiknya. Maksudnya ini dia buat hobi yang diorang suka lah. Tak adalah kita tengok warga emas tu dia tidur, duduk baring, tidur, duduk baring. Tak naklah macam tu kan. So bila dia dah ada hobi yang diorang suka, diorang akan penuhkan waktu dia supaya tak rasa murung. Okay. Kemudian lakukan aktiviti bersama keluarga. Okey, janganlah kita tengok kat sini kena aktiviti yang formal. Tidak perlu. Sebagai contohnya yang simple, kita makan bersama. Waktu pagi kita berkumpul bersama makan kan, waktu tengah hari ataupun waktu malam. Okey, waktu itulah dia membantu sangat golongan warga emas ni untuk kurangkan rasa sunyi. Sebab waktu itulah kita akan berborak kan, macam mana apa kejadian yang berlaku pada hari ini kan, dan sebelumnya. Waktu itulah kita berkongsi masalah dan sebagainya. Itu sangat membantu golongan warga emas. Alright. And then kemudian jaga kesihatan diri. Kita galakkanlah warga emas ni menjaga kesihatan dia. Okey, supaya diorang ni keyakinan diorang ni tinggi. Okey, contohlah kalau warga emas tu dia sihat, dia tak perlu makan apa-apa ubat. Okey, jadinya dia akan berasa yakin yang diri dia tu sihat, jadi dia lagi banyak lakukan aktiviti yang seronok. Dia maksudnya dia mengikut kemampuan lah. Dia lagi yakin diri dia boleh buat. Berbanding dengan warga emas yang perlu makan banyak ubat. Perlu banyak makan ubat, jadinya dia punya self esteem dia rendah untuk buat apa-apa aktiviti kan. Aku dah lah makan ubat, maksudnya aku sakit, aku tak boleh ni buat apa-apa ni. So dia akan duduklah. Jadinya langkah pencegahan, jaga kesihatan diri supaya kita boleh lakukan banyak aktiviti yang kita suka. Okey, dan kemudian bersikap realistik dan juga ketahui hak anda. Maksudnya di sini okey, warga emas ni, okey, pakcik-makcik, tuan-puan kan, kita tak boleh, kita kena terima keadaan kita sekarang. Maksudnya kita tak bolehlah nak samakan kekuatan kita waktu muda dengan waktu sekarang. Kan? So kita kena terima benda tu dan cari kita punya kekuatan. So bila kita dah terima seadanya, kita lebih tenang untuk melakukan aktiviti kan, dan juga ketahui hak anda. Okey, untuk golongan warga emas ni banyak faedah yang diorang yang disediakan. Contohnya seperti shopping ataupun klinik kan. Diorang kalau shopping tu diorang banyak dapat diskaun. Okey, manakala kalau klinik tu diorang lebih didahulukan dulu. Okey, so kita kena bagi tahulah warga emas ni, alert apa hak dia, apa yang dia ada hak. Maksudnya terbalik ayat saya kan.
Faham kan? Okey, kalau tak faham boleh tanya. Okey, seterusnya. Okey, apa peranan penjaga kita sebagai anak kan, kita sebagai penjaga dan sebagainya. Sebenarnya banyak peranan yang kita boleh buat. Okey, antaranya adalah bertanya khabar. Nampak simple bertanya khabar ni. Sebenarnya bertanya khabar ni adalah sangat dinanti-nantikan oleh golongan warga emas ni. Okey, kerana diorang ni sebenarnya diorang nak perhatian. Diorang banyak nak perhatian, diorang rasa diri diorang tu diperlukan. So kita sebagai anak, sebagai penjaga kena kerap tanya khabar. Esok-esok call, tapi janganlah setiap minit kan. Kita setiap hari tu adalah berapa kali kita call kan, kita tanya dia buat apa kan, apa aktiviti diorang hari ni, sihat ke tidak dan sebagainya lah. Bila kita selalu buat macam tu, kita buat video call dengan diorang, so diorang akan rasa diri diorang ni disayangi kan. So itu akan menurunkanlah rasa kesunyian, kebimbangan dan kemurungan. Kadang-kadang mak ayah kita ni kalau kita call kan, dia dengar suara kita okey pun dia dah fikir okey anak aku ni. Kadang-kadang dia risau keadaan kita juga. Kan. So bila kita dengar suara kita yang okey, dia pun tidak risaulah dengan anak-anak dia. Lagi-lagi waktu MCO ni kan. So mak ayah sentiasa tertanya-tanya. Dia tertanya pasal kita juga kan. Okey, kemudian kita tengok bina social role. Di sini saya bagi contoh lah. Okey, kita tanya, minta tunjuk ajar daripada mak ayah kita atau nenek kita ni. Contohnya lah, mak macam mana nak sedapkan asam pedas? Macam tu. Maksudnya nanti diorang akan bagilah tahu macam mana cara nak sedapkan sampai aku masuk ni, aku masuk tu. So dia akan rasa diri dia diperlukan. Dia ada peranan dalam tu. Kita kenalah selalu macam tu. Even kita dah tahu kan benda tu. Kita tak salah pun benda tu. Okey, kemudian penggunaan teknologi. Okey, lagi-lagi waktu MCO ni, kita sebagai anak kita bolehlah ajar cara balas mesej kan, type mesej dekat WhatsApp, ataupun cara buat video call, ataupun cara guna Facebook dan sebagainya lah, supaya bila kita tak ada ke kan, bila kita jauh daripada dia ke, dia boleh guna benda-benda ni untuk cari balik kawan-kawan dia ataupun cari info-info yang terkini yang diorang suka. Okay. So yang tu akan mengurangkan lagi rasa dia punya kesunyian dan sebagainya lah. Okay, seterusnya bantuan sokongan. Di sini bermaksud kita sebagai anak, kalau kita tahu jauh, kita duduk jauh, okey, kita perlukan bantuan daripada, kita cari bantuan daripada jiran-jiran ke kan, yang mana yang boleh tengok keadaan mak ayah kita macam mana dia, ataupun kita boleh cari badan profesional lah seperti staff nurse ke kan, untuk pantau keadaan mak ayah kita kat rumah masa kita tak ada ataupun kita jauh kan, lebih-lebih lagi waktu MCO ni, supaya mak ayah kita punya kualiti hidup tu meningkatlah dan terjaga kan. Sekarang ni kita banyak dengar pasangan-pasangan warga emas ni, dia berada kat dalam rumah, dia terkulai seminggu 2 minggu kan, sebab tak ada orang tahu. Jadinya kita sebagai anak, kita cari sokongan-sokongan yang ada di sekeliling lah, supaya memastikan mak ayah kita ni berada dalam keadaan yang sihat. Faham ya? Okey. Okey, ini adalah sedikit keterangan daripada saya lah. Kalau rasa macam tak faham, ada apa-apa soalan, boleh bertanya. Okey, terima kasih dan saya serahkan webinar ni kepada Cik moderator kita atas hasil ini. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada panel kita sebentar tadi. Jika ada sebarang soalan, boleh tulis di ruangan komen dan pastikan mikrofon anda dalam keadaan senyap. Diingatkan semula, jangan lupa isi borang soal sijil didik untuk mendapatkan sijil anda, dan link maklum balas akan diberikan tertera di skrin komen anda. Okey. Seterusnya, tips tadi bolehlah digunakan untuk penjagaan warga emas yang lebih baik. Keadaan yang ada sekarang perlulah diperbetulkan bagi menjamin kesejahteraan hidup khasnya warga emas dan penjaga.
Kuncinya, jika penjaga mempunyai ketahanan mental dan emosi serta kemahiran mengendalikan kesihatan tekanan yang baik, secara tidak langsung mereka akan memastikan kebajikan kesihatan warga emas dalam jagaan mereka juga baik. Di samping itu, kita juga dapat mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari tua kita agar dapat menjalani kehidupan yang lebih berkualiti. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan webinar kita dengan sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Okey. Untuk sesi soal jawab ini, kita akan jawab soalan dan komen daripada Google Meet ini. Jadi, ada beberapa soalan yang agak menarik, ya. Okey, kita pergi soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Boleh kongsikan aktiviti fizikal yang sesuai untuk warga emas yang kurang kekuatan anggota bawah badan atau nama lain wheelchair bound. Okey, seterusnya jom kita bincang. Okey, so tadi adalah kongsikan aktiviti yang kita boleh buat jika warga emas tersebut mengalami limitasi dalam lower limb lah, kita panggil anggota badan. Okay, dia menggunakan wheelchair. So apa yang kita boleh buat aktiviti fizikal? Aktiviti fizikal yang kita boleh buat macam-macam sebenarnya, dan kita boleh suruh dia buat dalam keadaan dia tengah duduk, ya. So kita boleh misalnya contoh aktiviti, kita boleh suruh menanam pokok bunga. Kita suruh menanam pokok bunga tu kita letak, disuruh dia duduk. And then separas dengan dia lah, kita boleh buat suruh dia isi tanah dalam pasu, boleh juga suruh dia memasak. Itu semua adalah aktiviti-aktiviti fizikal. Boleh suruh dia memasak. Waktu memasak tu bagilah dia duduk, lepas tu kita selaraskanlah semuanya yang dia boleh buat waktu dia duduk. Okay, so itu sahaja saya rasa. Okay, seterusnya kita pergi soalan yang lebih mencabar, iaitu kenapa kesenian ini dikatakan lebih banyak berlaku di institusi penjagaan warga emas berbanding di luar institusi, dan apakah yang sewajarnya boleh dilakukan oleh penjaga di institusi itu tersebut untuk meningkatkan situasi ini? Jom kita bincang. Okay. So untuk kita kenapa lagi ramai orang warga emas yang lebih menghadapi kesunyian dekat RSK? Okay, so satu, kita boleh tengoklah satu, diorang ni sebab menurut kajian kita ada nampak kebanyakannya warga emas yang tinggal dekat RSK ataupun rumah seri kenangan ni, diorang ada limitasi kefungsian tau. Okay, so kebanyakannya yang dah agak tak boleh nak buat benda ataupun apa-apa, ataupun masih ada yang sihat, tapi kebanyakan dekat situ task dan jadual mereka telah ditetapkan dan telah dibuat. So benda rutin tu dah fix. Okay, hari-hari dah fix macam tu. Lepas tu itu yang menyebabkan diorang rasa reduce sense of responsibility lah. Dah kurang dah untuk rasa macam bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Sebab kenapa? Sebab dah penjaga-penjaga kita dah sediakan benda tu untuk diorang. So apakah aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat? So kita balik-balik pergi aktiviti yang kita dah cadangkan tadi. Mungkin dalam seminggu tu kita boleh tetapkan hari Rabu, jom kita buat aktiviti fizikal. Okay, ramai-ramai kita bawa. Boleh juga buat aktiviti yang simple sahaja, self-care. Macam tu, kita ajak diorang ramai-ramai, duduk ramai-ramai. Jom kita bersolek ramai-ramai. Sediakan dipstick, benda-benda macam tu lah. Benda-benda yang mengingatkan kembali mereka tentang diri mereka, self-care macam tu semuanya. Okey, itu saja. Okey, terima kasih jawapan yang diberikan. Seterusnya, kita akan maju lagi dengan soalan seterusnya, iaitu bagaimanakah kita nak elak atau kurangkan rasa kesunyian warga emas itu bila dia tinggal seseorang dan dia tak boleh nak berinteraksi dengan orang lain buat masa sekarang kerana PKP. Okey, jomlah kita bincang. Okey, terima kasih atas soalan dia kan. Okey, banyak cara sebenarnya yang kita yang warga emas tersebut boleh lakukan
masyarakat. Okey, contohnya okey, macam yang saya terangkanlah tadi kan, warga emas tu boleh buat apa jua aktiviti. Okey, lagi-lagi waktu PKP ni. Contohnya kejap ya. Soalan ni berkaitan warga emas je. Oh ini. Ya. Okey, apa aktiviti kan? Ya. Ya, betul eh? Soalan dia macam mana nak elak untuk kurangkan rasa kesunyian warga emas itu bila dia tinggal berseorangan Alright. tak boleh nak berinteraksi. Okey. Maksudnya macam-macam lah. Kita boleh tengok bila kita warga emas tersebut dia tahu kegunaan teknologi, okey, kita boleh cari. Boleh cari info ataupun kawan-kawan yang lain-lain menggunakan Facebook. Okay, so daripada situ bila dia duduk seorang pun dia dapat mengurangkan rasa sunyi dia, rasa bimbang dia. Okay, ataupun daripada segi haiwan peliharaan, betul tak? Okay, bila dia ada haiwan-haiwan yang dia suka, contohnya seperti ikan, kucing ataupun anam, itu pun dah boleh buat dia rasa tenang lah. Even dia berkeseorangan pun. So kita sebagai anak ni yang jauh ni, kita kena carikan, kita kena bagi idea lah untuk ibu ayah kita ni apa aktiviti yang boleh dilakukan. Boleh. Contohnya kadang-kadang warga emas ni dia suka mengait. Mengait ke, menjahit ke, boleh je. Ikut kemampuan warga emas tersebut. Kan kita boleh je lakukan aktiviti tapi mengikut kemampuan supaya kita punya rasa kesunyian, kemurungan dan sebagainya akan berkurang. Faham Boleh Faham panel. Okey, seterusnya kita pergi soalan melalui pautan pendaftaran yang ada beberapa soalan yang terlalu menarik dan klise gitu. So, okey, yang ni soalan daripada Puan Ain Fatin. Ada? Okey, Puan Ain Fatin, soalannya berbunyi begini. Mengapakah warga emas bersikap sensitif? Okey, jomlah kita bincang. Okey, so soalan dia ialah mengapakah warga emas ni bersikap sensitif? Okey, so kita refresh balik apa yang kita belajar tadi. Okey, so bukan belajar ya, apa yang kita kongsikan tadi. So satu adalah bersikap sensitif ni adalah salah satu simptom kemurungan lah. So diorang akan lagi cepat terasa, cepat sentap. So itu adalah memang perubahan emosi. Okey, so ini adalah disebabkan faktor-faktor seperti macam peningkatan usia, kemerosotan kesihatan fizikal, kurang sokongan keluarga dan lain-lain lagi lah. So bila tak dapat capai apa yang dikehendaki disebabkan oleh kekangan kesihatan diri sendiri, ini yang menyebabkan warga emas tersebut lebih sensitif dalam banyak perkara. Okey, so kita kena faham benda itulah sebagai golongan yang muda, golongan yang akan menjaga warga emas ni. So kita kena faham benda tu. Okey? Okey, terima kasih. Terima kasih jawapan yang diberikan. Jadi yang paling penting kita sebagai orang yang lebih muda haruslah memahami dan tahu apa yang mereka inginkan terlebih dahulu. Jadi kita akan seterusnya kepada soalan yang paling lagi mencabar, iaitu daripada Puan Nur Ashikin Matrasid. Soalannya berbunyi begini, sama sikit tapi lain sikit. Bagaimanakah menjaga emosi warga emas yang sensitif? Jomlah kita bincang. Okey, terima kasih atas soalan yang sangat menarik lah. Okey, untuk Puan Nur Ashikin. Okey, untuk soalan ni kita sebagai penjaga kita perlu tahu apa kemampuan mak ayah kita, apa yang diorang mampu lakukan, apa kekuatan yang diorang ada dan apa kelemahan yang diorang ada. Okey, daripada situ kita tahu apa yang diorang tak suka dan apa yang tidak suka. Okey, bila kita tahu benda tu, so kita kita faham, so aktiviti yang dilakukan kita akan provide aktiviti untuk warga emas ni dengan cara yang diorang sukalah, yang diorang mampu lakukan. Bila diorang ni tahu
tahap diorang takat mana. So bila dia lakukan aktiviti ni, diorang akan rasa tenang, lebih selesa lah. So emosi diorang pun akan menjadi stabil. Kan? Okey, seterusnya adalah komunikasi. Komunikasi ni adalah sangat penting pada golongan warga emas ni. Okey, sebab kita tahu diorang ni sangat sensitif. Even ayat tu kita rasa macam okey je, tapi untuk diorang ni diorang akan rasa macam kenapa dia cakap macam tu tibalah menangis dan sebagainya. So cara komunikasi tu antaranya yang boleh saya cadangkan adalah kita janganlah mengarah. Untuk warga emas ni kita tak boleh nak mengarang-arang. Ayat kita mesti kena macam contoh membantu. Saya bagi satu contoh lah. Nenek kena makan ubat. Okey, ubat ni, ubat tu, ubat ni. Okey, janganlah cakap macam tu. Okey. So kita tukar ayat kita kepada nenek, jom kita makan ubat. Contoh ayat dia. So kita dengan cara body language kita yang perfect kan, dengan nada suara yang baik, so dia akan emosi dia akan terjagalah. Okey, lagi satu, kita jangan buat andaian. Maksudnya kita sebagai penjaga ni janganlah buat andaian pada warga emas ni. Okey, saya bagi contoh. Kalau kita masuk bilik warga emas ni, tiba-tiba kita rasa panas, kita tengok kipas tak terbuka kan, so kita janganlah terus buka kipas. Okey, tanpa bertanya. Kita kena tanya, atuk, nenek, saya nak buka kipas ni. Perlu tak buka kipas? Kadang-kadang diorang ni akan jawab, tak perlulah, nek sejuk lah, atuk ni sejuk lah, bisa-bisa kaki kalau buka kipas. Jadinya kita tahu yang dia lagi selesa tanpa berkipas. Macam itulah cara komunikasi antaranya. Itu bila kita teknik komunikasi kita betul, secara tidak langsungnya warga emas ni akan berasa selesa dan tidak sedih. Okey, faham Okay, terima kasih. Terima kasih Penda atas jawapan yang diberikan. Jadi sebagai penjaga kita perlu berkomunikasi dengan warga emas dengan cara yang berhemah supaya mereka lebih rasa dihargai dan dihormati kerana dirimu begitu berharga. Macam tu. Okay. Next kita akan ini adalah sesi yang paling dinanti-nantikan oleh semua, iaitu apa? Iaitu sesi bergambar. Okay guys, sila buka anda punya kamera. Sekarang kita buka kamera anda. Boleh tak semua? Hai Puan. Semua cantik-cantik dan molek-molek dan handsome-handsome semua. Terima kasih kerana ikut webinar kami ini. Yang tak ada kamera tak apa. Yang penting anda ada. Senyum lebar-lebar. Kamera ni. Dah ready? Semua dah buka kamera? Okey, kita tunggu lagi. Semua handsome-handsome gitu. Okey. Okey, semua ambil angle yang cantik ya. Okey, 1, 2. Mana ni? Tak ada pun. Semua ada gambar? Mana gambar kamu ni? Okey, 1. Okey, 1, 2, 3. Ya Allah. Okey. Okey, kita semua sudah bergambar. Kejap. Cuba gambar dekat kamu. Okey, terima kasih semua. Jadi, maka selesailah sudah kita punya webinar. Kejap. Sayang semua. Okey, maka selesailah webinar kita. Diharapkan perkongsian yang diberikan dapat dipraktikkan dan diamalkan. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Saya suka pantun sebenarnya. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih dan terima kasih semua yang join webinar kami. Saya harap semua sehat walafiat dan terima kasih semua. Bye. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Boleh buka voice?
Okay, terima kasih. Bye. Bye. Oh, ada kawan saya lah. Nazrin ada, siapa lagi? Atira. Kak Atira. Ramainya ya Allah. Peserta webinar kalau tak dapat lagi sebelah boleh masuk WhatsApp. Terima kasih Puan Syahira kalau ada, Cik. Terima kasih ya semua. Terima kasih. Terima kasih Jas. Terima kasih Encik Jasmine Abdullah. Terima kasih Ina Asa. Anas. Terima kasih. Thank you ceramah semua. Terima kasih RSK Ceras. Terima kasih. Terima kasih Khalidah Hadi Muhammad Khalid. Terima kasih yang tak terhinggap Profesor kita, Profesor Dr. Akisan. Profesor. Terima kasih Abdul Muaz dan terima kasih Nurul Syazwana. Wow, saya macam DJ sudah. Terima kasih Puan Ros Saka dari Tawau. Lagi, terima kasih Siti Nurzila Nasir, Puan Siti Nurzila, terima kasih. Terima kasih Encik Norita Mustafa. Terima kasih Encik Jasmine Abdullah. Terima kasih Zainal Amri. InsyaAllah semoga dipermudahkan kami punya degree hari ni. Degree tahun ini. Okay, if tak dapat lagi CG dalam tempoh 24 jam, boleh WhatsApp kami di dalam grup kami, okay?